Yo, kepisan dengan Tesanan, jumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini saya tunjukkan kasut trail daripada 19, yaitu 19 User Riot ini. So kasut ini dikatakan bahawa dia boleh digunakan untuk larian trail yang jauh ataupun maraton. Okay. So jadi adakah kasut ini sesuai ataupun performance kasut ini seperti yang dirancang atau dikatakan oleh pihak 19? Kita akan cuba. Dan saya akan buat larian, termasuklah first larian saya akan gunakan terus untuk 50 km dan juga larian-larian lain lah. So kemudian saya akan lihatlah sama ada kasut ini sesuai untuk saya bawa dalam larian trail yang seterusnya. Okay, so kita akan tengok dan jumpa lagi selepas ini. So hari ini saya akan menyertai simulation bagi 50 km untuk Kokol Ultra. Saya akan try kasut daripada Indonesia yang saya beli sendiri, yaitu kasut User Riot. So saya akan tengok, saya akan berlari sejauh mungkin sehingga kepada 50 km. Jadi kita akan tengok performance dari kasut ini. Tadi telah melalui trail dan sepanjang dalam 6 km trail, dan sekarang akan masuk ke jalan tar nih. Dan untuk kasut 19 User Riot nih, saya rasa di trail tadi untuk pack untuk tanah dan juga sebab di kawasannya ada berbatu, loose rock, dia agak licin lah.
di batu yang kalau yang besar lah. Kalau untuk batu yang kecil-kecil is okay. Dan untuk cushioning dia sangat pada saya oke lah setakat ini. Kemudian dia mungkin licin sedikit lah sebab disebabkan oleh dia punya lak di tapak kasut nih yang agak di dekat-dekat. So jadi dia inilah kasut, saya rasa kasut ini sesuai untuk light trail yang tanah mungkin yang kurang becak ataupun kurang basah, dan juga sesuai di jalan raya sebab lak dia yang inilah yang dekat. Oke, satu lagi ya untuk kasut ini, kita tengok dia punya lidah kasut ini dia bergerak sebab dia ada di dalam. Di luar dia yang ini semi gas tadi macam boot sikit kan. So ini oke lah, tapi di dalam dia punya lidah kasut ini bergerak. So jadi mungkin perlu sesuatu lah untuk dibuat. Okay. Untuk buat dia supaya stay. So ini tengok nih, dia bukan stay ya. So yang sebelah pun sama juga, dia bukan stay. Oke, yang ini jalan downhill, so boleh rasa lah dia punya jari kaki pergi depan ke kasut, kayak ujung kasut kan. Hujan sudah 26,93 km, naik bukit lagi. Oke, kembali ke studio. Dan dalam video ini saya akan berikan ulasan penuh berkenaan dengan kasut Trail User Riot ini. Sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa kasut ini saya beli sendiri tanpa disponsori oleh mana-mana.
Dan ulasan ini adalah jujur daripada saya sendiri dan juga untuk perkongsian kepada pelari-pelari denai seperti anda yang mungkin sedang mencari kasut alternatif kepada kasut-kasut berjenama. Seperti biasa, saya senaraikan larian menggunakan kasut ini dalam jadual untuk memberikan situasi penggunaan kasut ini. Seperti yang dilihat dalam senarai, saya gunakan kasut ini pertama kali terus berlarian ultra 50 km, campuran antara trail dan jalan gravel serta jalan raya yang bertar. So, kemudian larian seterusnya saya gunakan di trail yang lebih teknikal dengan batu, berlumpur, juga ada ranting dan juga akar pokok lah. Dan larian terakhir saya menggunakan kasut ini ialah sejauh 30 km di jalan raya gravel, trail dan juga bertar di Kundasang. Salah satu tempat di Sabah yang di altitude tinggi lah. Jadi pertamanya kita lihat secara ringkas spesifik kasut ini yang tidak perlu saya perincikan sangat, iaitu yang pertama kasut ini adalah size kasut ini adalah UK 8 atau US 9 ataupun 27 cm, tetapi panjang insole dia ialah 27.5 cm. Berat setelah saya timbang manual ia lebih kurang 323 gram dan di upper dia adalah semi buti di atas kaki yang juga terdapat lidah kasut di dalam. Di bahagian collar kasut terdapat sedikit padding. Padding dia sedikit saja. Dan di bahagian heel counter dia agak keras. Dan di bahagian midsole dia adalah daripada getah EVA yang agak lembut. Dan ada ketebalan lebih kurang 37 mm di tumit dan 25 mm di forefoot. So menjadikan anggaran saya ialah dalam untuk drop kasut ini adalah lebih kurang dalam 12 mm. Midsole dia agak lembut di mana ukuran manual durometer yang saya lakukan kepada kasut ini ialah lebih kurang dalam 30 ke 32 di tumit dan 35 ke 39 di bahagian forefoot. Baik, di outsole terdapat corak lak yang kecil saja. Kalau boleh tengok di sini, dia kecil saja. Serta rapat berlawanan arah di antara tumit dan juga forefoot. Dikatakan terdapat force plate, tetapi persoalannya adakah benar ataupun tidak force plate-nya kita akan lihat kemudian lah. Dikatakan di tengah, di sini. Selepas larian pertama ultra 50 km yang saya lakukan menggunakan kasut ini, serta larian seterusnya, ini yang saya dapat berikan pada pendapat saya ialah mungkin cukuplah dengan kasut ini. Kalau saya pakai lagi, mungkin jari kaki saya akan terus-menerus akan sakit. Sedangkan size dia sebenarnya okey. Ada lebih kurang satu jari lagi di hadapan untuk ruang, tetapi sebab lockdown kasut ini sangat teruk, sangat teruk, susah untuk diikat. Dan kaki sebenarnya akan mudah saja akan ke hadapan, terutama downhill. So jadi kasut ini sangat tidak sesuai untuk downhill. Kalau saya pakai pun mungkin untuk jarak pendek sahaja dan di trail yang simple sajalah. Okay, baik. Dari segi positif, tidak ada banyak positif, iaitu yang pertama, saya akui kasut ini midsole dia agak tebal dan juga lembut, dan tidak ada sebenarnya tidak ada masalah lah di trail. Dan juga kasut ini boleh untuk ultra trail marathon ataupun campuran jalan raya, kerana larian pertama saya dengan kasut ini saya terus gunakan dalam lebih kurang dalam 50 km ultra. So jadi sebenarnya saya pun terkejut jugalah. So maksudnya kasut ini sebenarnya okey untuk larian jauh. Tetapi ada tetapinya yang saya akan berceritakan seterusnya. Baik, yang positif tadi kurang, tetapi banyak pula negatif dari kasut ini. Okey, yang pertama, kasut yang saya beli ini cacat. Okay, kenapa? Sebab saya katakan begitu kerana dari segi fizikal kasut di antara kiri dan kanan agak berbeza. Boleh tengok ya, di hujung kasut ni, agak berlainan. Boleh tengok kan? So di sebelah di kaki di sebelah kiri nampak normal, tetapi di sebelah kanan agak tirus dan sempit. Ini menyebabkan di tepi ibu jari kaki kanan saya menjadi hitam, padahal yang kiri okey. So itulah masalah dia. Dan saya dapati kasut ini juga miring semasa larian, terutama di bahagian kasut kanan ini. Dia akan miring ke dalam. So jadi rasanya ini juga penyebab kuku ibu jari saya jadi hitam lah. So kemudian toe box kasut ini agak sempit dan kurang sesuai untuk yang berkaki lebar. Okey, kemudian seterusnya semi buti di bahagian atas kaki pada saya tidak sesuai. Ditambah pula ada lidah di dalam dia ni. Dia menyebabkan lockdown yang sangat susah. Bila lockdown kurang, maka kaki akan terarah ke hadapan, menyebabkan kurang selesa dan jari kaki tu kurang selesa di jari kaki, terutama bila downhill. Kemudian lidah kasut bergerak. Yang ini lidah kasut yang di dalam ni, dia akan bergerak
dan bergerak ke tepi dan sangat tidak menyenangkan. Juga tidak ada toe protection, walaupun ada sedikit tetapi tidak mencukupi lah bagi saya. Okay, lapisan getah di toe box ni mula tercabut, kalau nampak ya, terutama sekali di sini lapisan getah ni. Okay, mula tercabut kedua-dua lah. Okay, ya. Okay, so boleh nampak sekarang sudah mulai tertanggal lah. Right, kemudian force plate ni, saya pun agak bingung lah force plate ni. Sama ada di force plate ni yang ini di luar ataupun ada di dalam, saya pun kurang pasti. Mungkin kita boleh belah lah kalau kita mau tengok di dalam. Tapi macam, saya cuba cari tapi macam tidak ada. Okay, kalau cuma lapisan kecil ni saja, apa gunanya kan? Saya pun bingung. So, jadi ini okay, macam plastik saja ni. Kan? Force plate dia. Saya pun kurang pasti sama ada apa dia. Okay, saya buka lah. Okay, ni tak ada apa. Ni macam getah biasa, lapisan getah. So saya pun mana tahu di dalam ada saya pun kurang pastilah kalau ada di dalam kan. So kemudian seterusnya tali kasut dia pendek saja. Okay, menyebabkan ikatan pelari tidak dapat dibuat. Dan insole kasut ini yang sangat penting. Insole kasut ini jenis Hexacush. Pengalaman saya dengan insole yang jenis ini sangat tidak memuaskan dan tidak selesa, sebab saya boleh rasakan lubang-lubang terutama bila larian jauh lah. So yang ini akan menyebabkan blister di bahagian toe ball terutama di sini. Jadi mungkin sudah tiba masanya untuk 910 mencari solusi yang baru untuk insole yang lebih minimalis tetapi functional. Okay, sebabnya dalam larian 50 km ultra saya hanya gunakan insole ini sehingga kilometer 20 dengan hotspot blister di bawah toe ball di bahagian sini. Dan saya tukar pada insole daripada kasut Orthos 8 Hyperfuse 1.2 yang ini, dan selepas itu saya rasanya okey lah sehingga ke penamat, sehingga ke 50 km tanpa ada blister. Okay, so kesimpulannya apa yang saya dapat katakan daripada kasut ini, pada saya kasut ini manja dan untuk trail yang mudah sahaja. Kalau perlu cushioning, ya midsole kasut ini memang okey, sangat selesa dengan midsole ini. Dan walaupun macam mana pun corak lug pada tapak kasut ini yang kecil dan rapat sangat tidak sesuai untuk trail hutan yang lebih teknikal, dan kasut ini kurang sesuai untuk downhill kerana masalah lockdown yang sangat teruk dan menyebabkan sakit pada jari kaki lah. Okay, jadi kasut ini lebih kepada kasut trail yang bukan ekstrim dan juga bukan teknikal. Okay, kemudian dia boleh digunakan pada trail yang simple, agak rata, kering ataupun kurang berlumpur dan kurang berbatu kasar. So kasut ini boleh untuk trail marathon atau larian jauh, tetapi bukan untuk trail yang ekstrim dan teknikal. Dan juga tidak mempunyai banyak downhill. Cuma bersedialah untuk makan kaki ataupun kuku jari kaki yang akan menjadi hitam lah dengan kasut ini. Jadi setakat itu sahaja ulasan saya pada kali ini berkenaan dengan kasut trail ini yang murah dan mungkin kepada anda yang ingin mengetahui sama ada kasut ini sesuai atau tidak. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya sendiri. Kasut ini mungkin sesuai ataupun tidak pada saya, tetapi sebaliknya untuk anda. So semoga perkongsian saya ini dapat memberikan sedikit jawapan. Jika anda suka video ini, mohon like ataupun subscribe channel ini untuk terus maju. Sehingga kita bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih dan jumpa lagi.